Salam sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Nur Jila Muhammad dan rakan-rakan sekalian. Di sini kami ingin membentangkan video tugasan kumpulan kami iaitu daripada kumpulan G, GMGF 1013 iaitu Ekonomi dalam Pengurusan Awam. Saya memperkenalkan ahli kumpulan saya adalah Siti Asila binti Faizul Syarami, Citra anak perempuan Seka saya, Zulhemi bin Sazali, Siti Haryati Arifin dan Pavin anak lelaki Seka. Tajuk pembentangan kumpulan kami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perusahaan makanan halal ke negara China. Makanan halal ialah makanan yang bebas daripada sumber najis, bermula daripada penyediaan bahan mentah, proses pembuatan, penyimpanan, masakan, penghilangan, pembungkusan dan pengangkutan. Di Malaysia, pihak yang memainkan peranan terbesar dalam menentukan kehalalan sesuatu makanan, minuman dan barangan gunaan orang Islam adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Negara yang telah menyokong industri halal ini contohnya Vietnam, Kemboja, Indonesia, Thailand, China, Brunei, Arab Saudi, Korea Selatan, Jepun dan Taiwan. Kepentingan hab halal di Malaysia boleh membantu dalam menjana pendapatan negara kerana negara kita yang telah berkembang dan maju dalam industri halal ini akan mengeksport produk ke luar negara. Ia juga membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan ia boleh mengurangkan kadar pengangguran. Ia juga boleh merancangkan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang penghasilan produk. Industri makanan halal juga dapat membantu pendapatan ekonomi di Malaysia. Permintaan yang tinggi boleh menggalakkan lagi pihak kerajaan dan swasta melakukan penyelidikan dalam industri halal. Produk makanan Malaysia boleh mencapai pada kualiti yang premium dan memenuhi syarat dan keperluan dalam pasaran. Insentif akan ditambah baik bagi menarik rakan niaga untuk melabur dalam produk dan perkhidmatan halal yang dipromosi. Apabila dana pembiayaan Islam bersindiket dalam platform khidmat nasihat digital akan diwujudkan bagi menyediakan penyelesaian kewangan pada syarikat tempatan dan antarabangsa. Perkembangan industri lain seperti industri perkilangan, elektrik dan elektronik dan sebagainya. Pengembangan industri ini telah mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain makanan halal dan minuman halal, industri halal juga mengeluarkan produk lain seperti barangan kosmetik, produk penjagaan kesihatan dan sebagainya. Secara langsung, ini akan meningkatkan pengeluaran produk industri halal lalu membangunkan lagi industri halal. Selamat sejahtera kepada lecturer kami dan juga rakan-rakan sekalian. Dari sini saya akan mengambil alih pembentangan kami. Okey, tajuk kita adalah kos dan modal. Kos dan modal adalah faktor utama dalam memulakan sesuatu perniagaan ke luar negara. Modal dan kos lebih besar apabila kita mengembangkan perniagaan kita ke luar negara, dan jika berjaya, kadar keuntungan dia pun berlipat ganda. Antara kos yang harus kita memperhatikan adalah seperti jadual di bawah. Macam boleh tengok dekat jadual bawah ni. Ini adalah kos untuk barang-barang perniagaan bahan tani lah. Okay. Lepas tu next, modal untuk rolling capital lah. Okey, anggaran pengeluaran setiap hari, produk setiap hari adalah 500 unit dan seunit adalah kita kena jual RM25.50. So harga ni termasuk semua cukai yang dikenakan semasa ekspor negara China. So 500 unit seharian anggaran pengeluaran minimum lah, dan kadar keuntungan seharian merupakan 12,750. So anggaran pendapatan syarikat sebulan 26 hari bekerja adalah
RM331,500. Jumlah pendapatan ditolak dengan rolling capital tadi RM196,000. Ini merupakan anggaran keuntungan bersih pada syarikat kami lah. So, jumlah keuntungan ini adalah anggaran yang minimum boleh dicapai oleh syarikat jika pengeluaran harian merupakan 500 bungkusan makanan. Okay, next. Kadar cukai di China ni, semua barangan yang diimport ke China adalah tertakluk pada kadar duty MFN termasuk. Tarif MFN adalah cukai import yang paling kerap digunakan. Mereka jauh lebih murah daripada kadar umum bukan MFN. Peralatan diagnostik perubatan, pembesar suara dan pencetak adalah antara 176 peranti teknologi maklumat yang akan dikurangkan lagi kadar duty MFN mereka mulai 1 Julai 2021. Kadar tarif konvensyen dikenalkan pada komoditi yang diimport dari wilayah yang tidak ditandatangani dalam perjanjian perdagangan serantau dengan China. China membasuh kadar tarif sementara ke atas barangan yang diimport setiap tahun untuk meningkat import dan memenuhi permintaan dalam negeri. Kadar duty sementara wujud untuk produk yang import tertakluk pada tarif MFN. Kadar duty sementara hendaklah digunakan. Jika kadar pantas dikenakan kepada import tertakluk pada peruntukan duit keutamaan konvensional atau khas, kadar yang lebih rendah daripada kedua-dua kadar hendaklah digunakan. Bagi import tertakluk kepada tarif am, kadar sementara tidak terpakai. Okay, next. Untuk menentukan beberapa banyak cukai import dan duty custom perlu dibayar, harga atau nilai barang import diambil kira. Nilai membayar duty ialah istilah ini adalah DPV. DPV adalah berdasarkan harga sebenar yang dibayar atau terhutang oleh pembeli domestik kepada penjual asing dan pelasaran tertentu. Kos yang berkaitan dengan premium pengantaran dan insurans termasuk dalam DPV yang meliputi barangan sebelum ia tiba di China. Dikecualikan daripada DPV ialah duty import dan cukai yang dikutip oleh pihak berkuasa custom. Duty anti lambakan mungkin menyasarkan keseluruhan sektor untuk pengeluaran individu. Duty anti lambakan harus diambil serius kerana ianya selalunya berkisar antara 40 hingga 60%. Okay, sekian sahaja pembentalan saya. Selepas ini rakan saya akan menyambung pembentalan kami. Sekian, terima kasih. Budaya, cita rasa dan keperluan. Perubahan yang pesat dalam perkembangan sains dan teknologi, makanan ini secara tidak langsung memberi kesan yang cukup besar kepada perubahan budaya pengambilan makanan di dalam masyarakat. Ia merupakan satu tajuk yang difikirkan sesuai untuk dikaji bagi menempati kehendak negara untuk menjadi sebuah negara hab halal. Sebagai langkah persediaan dalam merangka satu dasar makanan negara yang kukuh agar pihak-pihak yang terlibat seperti pihak industri, pengusaha dan pembekal dapat mematuhi peraturan-peraturan tertentu demi memastikan makanan yang dikeluarkan adalah halal, selamat dan baik. Ini kerana setiap usaha yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik. Sebagai contoh, buah durian yang digelar sebagai raja buah. Seterusnya, saya ingin sambung dengan undang-undang dan halangan pengeksportan bagi durian sejuk beku ke China. Kelulusan laluan pasaran dan protokol pengeksportan bagi durian sejuk beku ke China telah diperolehi dari pihak General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of People's Republic of China pada 23 November 2007. Produk durian pes dari Malaysia yang disertakan dengan sijil fitosanitasi dari Jabatan Pertanian dan sijil kesihatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dibenarkan masuk bersandarkan keadaan semasa produk yang turut diekspor pada suhu 18 darjah Celsius.
Pengeksportan durian sejuk beku yang semakin tinggi dan permohonan pendaftaran fasiliti pemprosesan adalah semakin meningkat. SOP ini telah disediakan sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat bagi memastikan produk yang diekspor ke China adalah berkualiti premium serta mematuhi semua protokol yang ditetapkan. Syarat-syarat pengeksportan durian sejuk beku ke negara China. Semua fasiliti yang memproses durian sejuk beku perlu berdaftar dan lulus audit fasiliti dengan Jabatan Pertanian serta telah memperolehi sijil amalan penghilangan baik GMP dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua ladang yang membekalkan buah durian untuk diproses menjadi durian sejuk beku perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Ladang-ladang tersebut hendaklah mendapati sijil MyGap dari Pejabat Pertanian Daerah terdekat atau di bahagian kualiti tanaman Jabatan Pertanian Putrajaya. Pengeluaran sijil fitosanitasi hanya akan dikeluarkan bagi permohonan yang telah memperolehi sijil kesihatan dari KKM terlebih dahulu. Kebenaran untuk ekspor durian sejuk beku hanya setelah mendapat kelulusan pihak AQSIQ. Pengeksportan durian sejuk beku ke China mempunyai pasaran sangat besar dan sentiasa berkembang. Pada masa akan datang diharapkan laluan pasaran durian sejuk beku ini akan diperluaskan lagi kepada bentuk whole fruits serta dapat menembusi lebih banyak negara. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan sambunglah topik ataupun poin daripada rakan saya dan poin saya adalah campur tangan kerajaan. Okey, campur tangan kerajaan dalam pemakanan halal dia diberi jangka masa yang pendek untuk mencegah ataupun membendunglah kemelesetan sebab ataupun kerana berlakunya pemulihan ekonomi yang memakan masa yang sangat panjang lah. Okey, dan ini juga bergantung kepada sektor swasta serta penggunaan daripada campur tangan kerajaan dengan bahan-bahan mentah yang kita akan keluarkan ke luar negara lah, iaitu kumpulan kami memilih negara China. Okey, yang kedua, dia juga mengawas kuasa pasaran supaya harga barang dapat distabilkan, sebab kadang-kadang kalau kita bawa keluar harga barang ataupun keluar barang daripada negara kita keluar, kita takut terjadinya kemelesetan ataupun terjadinya harga barang yang tidak diinginkan daripada luar. Okey, alright. Yang kedua, pertukaran mata asing lah, maksudnya pertukaran mata wang asing yang berlaku. Sebab kalau kita ada jual barang daripada luar, okey, kita ada jual barang daripada luar, kita juga menerima mata wang daripada luar lah, okey, sebagai kita punya hasil jualan. Okey, mata wang asing ni dia dipegang oleh bank pusat negara kita, dan pengeksport perlu dibayar oleh rakan perdagangan lah, okey, ataupun mata wang lain. Macam kalau kita Malaysia ke China, mungkin akan masuk yen lah. Okey, kalau Malaysia ke China, China ke Malaysia yen. Kalau Malaysia ke China, ringgit macam tu. Okey, alright. Pengeksport akan menukar mata wang tempatan lah, mata wang tempatan mereka, dan mereka akan menggunakan untuk membayar mereka punya pekerja, mereka punya pembuka tempatan, dan mereka punya orang cakap logistik ataupun perjalanan hasil jualan yang akan dia jual lah. Okey, alright. Yang ketiga, akses kepada bahan mentah. Okey, dia diguna secara meluas dalam industri makanan. Okey, bahan mentah ni tak kisahlah ikan ke. Okey, tapi kumpulan kami memilih durian untuk dihantar ke China. Sebab apa? Okey, bahan mentah ni dia diguna secara meluas, secara besar di dalam industri makanan. Contohnya, durian boleh buat aiskrim, okey, boleh buat kek, boleh buat keropok, boleh buat snack ringan, boleh buat kaya roti, sapu atas roti tu, dan juga boleh jadikan manisan lah, okey, macam sawo durian, bubur durian, dan juga krip durian krip. Sekarang ni tengah hit dengan durian krip. Jadi negara luar pun sekarang kebanyakan mereka telah mencuba pelbagai resepi juga yang berasaskan daripada durian. Okey, sebab satu lagi, negara China dia banyak ambil
makanan daripada negara kita atau terutama sekali durian, sebab Malaysia ni merupakan negara yang menghasilkan ataupun penghasil durian yang terbanyak daripada Thailand dan juga Indonesia. Okay, alright. Jadi kita selain daripada kita import kita import durian kita ke negara China, kita juga import kepada Amerika Syarikat, Australia, Eropah. Sebab apa? Permintaannya sangat tinggilah dekat negara-negara tersebut dan harganya akan jadi lebih mahal. Sebab kalau kita tengok dekat ada setengah negara dia ambil satu buah terus, biji buah. Kalau ada setengah negara macam Amerika, macam Europe, Australia, dia letak dalam bungkusan polythene lepas tu balut. Diorang ambil yang macam tu. So itu lagi mahal lah sebenarnya. Okay, alright. Yang seterusnya adalah komunikasi dan pengangkutan dalam bahan mentah tersebut. Okay, pergerakan atau transformasi dalam bidang ekonomi ni, dia adalah objek material selalunya, termasuk dia pembawa tenaga. Okay, maksudnya pembawa pekerja dia lah. Ada pekerja yang tolong hantar barang tu daripada hantar sampai selesai. Okay, bahan mentah, bahan kerja yang sedang dijalankan. Okay, proses di sebalik pengurusan bahan adalah berdasarkan perjadualan, adalah merupakan komponen penting lah dari sebarang penyelesaian. Okay, alright. Dia maksudnya dia lebih kepada mengurus stok dan pengeluaran lah. Komunikasi yang pengangkutan ni, dia ambil barang daripada A sampai penghasilan barang selesai lah. Okay, barang akhir macam tu. Okay, seterusnya peranan kerajaan. Okay, dia terdapat dua agensi dalam peranan kerajaan ni. Dia adalah dikenali sebagai Pensijilan Halal di Malaysia dan juga iaitu JAKIM, dan juga Halal Industry Development Centre lah, HDC. So ada dua peranan kerajaan tadi, dan bidang kuasa JAKIM adalah tumpu kepada pensijilan halal, pematuhan kepada standard halal. Macam itulah maksud dia bagi sijil halal tu. So maksudnya kalau kita nak jual barang benda tu halal, kita kena lalui JAKIM dululah. Okay, manakala HDC tadi dia lebih tertumpu kepada pembangunan industri halal tempatan dan global lah. Okay, untuk pemasaran produk halal. Okay, untuk market research pula, ini yang terakhir. Okay, yang terakhir adalah market research. Okay, market research ni dia adalah utama dalam pemasaran dan pemberi ataupun penerang tentang strategi ataupun kerjasama untuk memerangi persaingan lah. Okay, alright. Pasaran durian dia adalah analisis kompetitif dan segmen. Okay, selalunya pemasaran durian ni dia sumbangan pasaran, dia ada perkembangan tentang syarikat terkemuka tentang durian, laporan serta juga penawaran gambaran keseluruhan papan lah. Okay, mengenai pasaran yang terlebih terdahulu. Okay, penerangan ringkas mengenai pasaran durian. Okay, dia akan sebenarnya dijangka meningkat pada kadar yang sangat besar dalam tempoh ramalan antaranya daripada 2022 sehingga 2028. Sebab pada tahun 2020 pasaran durian ni pada kadar yang stabil dengan peningkatan penggunaan strategi oleh penunjang utama dalam pemakanan halal durian tersebut, dan akan dijangka meningkat berbanding sebelumnya. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah buat pembentangan. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Ariati binti Arifin, nombor matrik 290719. Dalam tugasan hari kali ini, saya ingin memberi penerangan berkaitan dengan mencari rakan kongsi yang tepat. Seseorang rakan kongsi perlu bertanggungjawab ke atas sesuatu perkara yang berkaitan dengan pasaran atau lokasi serta individu agar dapat membantu dalam mengembangkan sesuatu perniagaan. Menurut Kansor pada tahun 1998, Akta Perkongsian 1961, perniagaan perkongsian telah diwujudkan. Masing-masing rakan kongsi ini mempunyai
peranan untuk memastikan setiap perniagaan yang dijalankan berjaya. Apa yang perlu ada kepada rakan kongsi ataupun apa yang perlu diketahui apabila ingin mencari rakan kongsi adalah nama, nombor telefon, pengalaman dan kemahiran rakan kongsi tersebut. Rakan kongsi tersebut mempunyai modal yang sangat mencukupi, dan yang penting rakan kongsi kita itu perlu jujur dan amanah. Selain daripada itu, rakan kongsi perlu memahami ataupun mengenal pasti kelebihan dan kelemahan dalam perniagaan perkongsian ini. Dari segi kebaikan, rakan kongsi perlu mengetahui bahawa perniagaan perkongsian ini mudah berkembang dan mempunyai kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan kewangan daripada institusi kewangan. Dan dari segi kelemahan pula, rakan kongsi adalah bertanggungjawab ataupun mempunyai tanggungan tanpa had, dan apapun risiko yang terjadi ataupun konflik dan sebarang keberangkalian yang terjadi di dalam perniagaan. Sebagai contoh, sekiranya perniagaan itu tidak berjaya, rakan kongsi harus sama-sama memberi tanggungjawab dan juga menanggung segala kerugian yang dialami. Selain daripada itu, rakan kongsi harus memahami manfaat dalam perniagaan perkongsian. Faktor kedaya upayaan sebuah syarikat itu lebih cepat berkembang jika ianya menjalankan perniagaan perkongsian, di mana hal ini wujudnya perniagaan gabungan ataupun rakan kongsi yang mempunyai kewangan yang stabil, dan kepakaran dan kemahiran daripada setiap rakan kongsi ini dapat memperbagaikan ataupun memvariasikan dan juga dapat menghasilkan mutu keluaran syarikat dengan lebih berkembang dan juga menepati cita rasa pelanggan. Perkongsian perniagaan mempunyai kelebihan dalam meyakinkan institusi kewangan dan juga dalam memberi suntikan modal bagi memperkembangkan atau meluaskan setiap perniagaan. Selain daripada itu, rakan kongsi itu juga harus memahami perancangan perniagaan perkongsian yang lebih baik. Setiap perancangan di dalam perniagaan haruslah mempunyai perancangan yang lebih baik dari masa ke semasa. Peniaga harus sentiasa menepati masa sekiranya tak kira waktu, dan dari segi dalam ataupun dari segi permintaan dan pengeluaran. Ketepatan dalam mengatur masa dapat memberi keyakinan kepada pihak pelanggan kepada perniagaan yang kita jalankan. Kesimpulannya, kebolehan untuk memulakan perniagaan sendiri tetapi ada yang gagal kerana mereka tidak cukup tahu tentang industri yang diceburi. Pemahaman pemasaran yang baik, pemikiran yang kritis dan kreatif, serta sokongan kewangan yang stabil, anda boleh menjayakan apa sahaja perniagaan yang diminati. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.